Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menciptakan sekalian apa yang ada di sisinya, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, Allah semua dalam pengetahuannya. Kita nak meyakini bahawa zat Allah SWT sangat sempurna dan mengerti Allah adalah satu amalan yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya sebutkan bahawa pengalaman manusia itu khilaf banyak digunakan istilahnya di kalangan ulama-ulama atau orang yang bersagama manggil ulama ni sebagai ustaz lah masa ni lah. Ulama banyakkannya lahir di zaman para sahabat, di zaman masa bahagian Islam di Arab. Bila kita sebut ulama, kita akan ingat ulama-ulama orang Arab yang belajar di Mesir. Mereka gunakan pengalaman itu sebagai khilaf. Kesan daripada amal itu adalah hakikat. Bila dengan amal itu akan datang hakikat dan khasiat wujud pada setiap benda. Khasiat wujud pada setiap benda. Dalam diri manusia wujudnya roh. Kerjanya untuk tarbiyah pada badan. Zahir badan akan sentiasa sihat dan kestabilan wujud dalam kehidupan harian. Setiap anggota akan berfungsi mengikut ketentuan masing-masing dengan wujudnya roh. Roh adalah rahsia dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan pada perasaan dan hati, maka sifat senyum, senang, lenang dan gembira akan dizahirkan. Bila kita tidur, sifat zahir tidak akan luput. Mata, telinga, mulut dan anggota lain tidak akan berfungsi lagi. Sifat itu hapus sama sekali bila datangnya maut. Sifat bila datangnya maut. Roh tertakluk pada 3 keadaan. Pertama, tidur di alam dunia umpama mati. Amalannya bila kita bangun tidur, kita naklah terus berdoa. Doa bangun dari tidur. Bila bangun dari tidur, samalah seperti bangun dari tidur di padang mahsyar kelak. Kedua, tidur bangun di alam dunia dan tidur balik. Tidur sebenarnya di alam kubur. Inilah kehidupan hidup mati dan hidup kembali segalanya dengan izin Allah. Alam kubur, alam barzah. Mana kita, selepas mati kita akan masuk dalam kubur, alam barzah. Yang ketiga, roh bangkit kembali, iaitu bangkit di alam akhirat. Segala amalan akan datang, iaitu amalan di dunia dibalas di alam akhirat. Itu 3 benda je. Orang beriman jika masuk neraka, orang beriman iaitu orang Islam yang beriman, jika masuk neraka, api neraka akan menjerit, keluarkanlah kamu dari sini, aku mulai sejuk sekarang. Ia akan buat gas di neraka untuk menyelamatkan mereka yang beriman walaupun sebesar zarah. Dalam neraka pun ada gas. Mereka yang ada sifat rahim pada manusia di bumi akan dikasihi di langit. Dalam taklim, kita dengar perkara ini supaya manusia sentiasa mengasihani orang lain. Satu hari akan wujud di mana pandangan Allah akan jatuh pada kita. Orang kafir tertarik dan wujudlah dakwah,
Ada 3 juga perkara kewujudan dakwah, iaitu lidah dengan percakapan, anggota dengan amal, hati dengan perasaan. Fikir dakwah untuk keluarga amat penting. Lihatlah seperti Nabi Yusuf AS dan Nabi Ismail AS. Bagaimana keluarga mereka. Tarbiyah itu datang dari keluarga. Fikir alami akan datang dan fikir keluarga dan fikir kampung. Ada fikir ada dalam petikan Quran. Saya mendengar satu Maulana, itu Maulana Umar, bila membaca perkara ini, beliau akan bacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Tuan-tuan carilah. Satu hari Maulana Yusuf berjumpa dengan kesekumpulan doktor pakar yang tidak mempercayai alam kubur. Doktor pakar tak percaya alam kubur. Kita terkadang yakin tentang apa yang kita tidak lihat apabila seorang yang pakar dalam hal ini memberitahu kita. Pakar tadi tanya Maulana, benarkah dalam tubuh manusia ada berbagai zat dan galian? Jawab mereka, benar, kerana kami telah buat kajian dan pakar dalam bidang ini. Walaupun saya tidak nampak bahan itu, tapi kepakaran kamu meyakinkan saya, jawab Maulana. Jadi begitulah juga alam akhirat. Yakinlah pada kepakaran baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi, seorang penghulu kampung bernama Surakah bin Malik tarik dengan tawaran 100 ekor unta. Jika dapat menangkap Nabi SAW, ia mengintik Nabi dan menjenebu dengan kudanya untuk menangkap Nabi SAW. Tiba-tiba kaki kudanya terbenam dalam tanah. Makin dicuba, makin dalam terbenam. Akhirnya ia yakin dengan kerasulan Nabi SAW. Bila berjumpa Nabi, ia diberitahu suatu hari nanti 2 tangannya akan dipakaikan dengan gelang Kisra, Raja Parsi. Setelah 20 tahun Umar radhiyallahu anhu memerintah, ia menghantar jemaah ke negara Kisra. Kerajaan itu akhirnya ditakluk Islam. Ghanibah, harta peperangan, dihantar kepada Umar. Umar semak senarai Ghanimah, didapatnya ada kekurangan. Di mana gelang Kisra? Pembantunya kehairanan kerana semua barang telah diambil. Memang benar gelang Kisra ketinggalan. Umar yakin dengan perkataan Nabi SAW. Tertinggal gelang Kisra, gelang Raja Parsi. Pada diri manusia ada 2 keadaan. Di luar kita nampak seperti seguni gula, sebatang besi dan sebagainya. Dalam badan kita seperti karbohidrat, mineral, protein dan air tidak dapat kita lihat. Begitu jugalah akhirat. Di dunia kita nampak ular, keldai, kala dan macam-macam lagi. Tapi dalam kubur, ular, kala, api tidak nampak dengan mata zahir ini. Senang kita bayangkan akhirat ni satu tamsilan. Bagaimana kita pergi ke alam kubur, akhirat, benda yang gaib tidak nampak, tapi amalan-amalannya ada dalam kehidupan kita hari-hari. Buat usaha agama dengan takut dan bimbang. Takut dia buat usaha agama, kita ada rasa bimbang. Kesan amal yang tidak mungkin silap, ia tetap wujud di dunia dan akhirat. Mengapa terkadang amal itu tidak makbul? Kerana amal tidak kuat. Kita beramal, Allah SWT makbul. Sebab apa? Amal kita tak kuat lah. Amalan kita tak kuat untuk menarik untuk menarik pandangan Allah SWT. Allah tak lihat amal kita. Untuk datangkan amal dalam itu roh kita, pertama kita yakin sahih dari iman berpunca dari dakwah serta korban. Itu sahih, yakin amalan kita, korban dakwah. Dan pun ada keduanya, jazbah. Buat usaha agama ada jazbah. Jazbah sahih dari ihsan, berpunca dari ta'lim, ta'lum, fadail, ajar dan mengajar, fadail. Itu dipanggil sahih ihtisab. Yang ketiganya, cara sahih dari tarikah berpunca dari ta'lim masail. Untuk dapat ta'lim masail, kita kena belajar dengan ulama-ulama, ustaz-ustaz, maulana-maulana. Dia panggil sahih tarikat.
Keempat, tumpuan yang tepat dari amalan tilawah, zikir dan doa ia dipanggil dian, iaitu sahih ihsan. Yang kelima, niat yang betul dari kesempurnaan iman, iaitu sahih ikhlas. Maka jika kita amalkan 5 perkara ini, maka ia akan mendatangkan ruh dalam amalan kita dan dapatlah menarik pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyempurnakan amal, tunaikan hak saudara-saudara kita supaya tidak ada seorang pun yang kita sakiti. Hindarkan muflih akhirat. Segalanya akan wujud dalam suasana dakwah, iman akan terbina. Bagaimana kisah Abu Darda yang yakin dengan amalan yang diajarkan Nabi. Dia diberitahu yang rumahnya terbakar, ia yakin rumahnya selamat walaupun beberapa kali mereka datang beritahu rumahnya mesti terbakar. Akhirnya jelas walaupun rumah jiran sekelilingnya terbakar, tapi rumahnya selamat. Nasihat Maulana, hendaklah berdoa itu tidaklah sesusah mana, tapi untuk wujudkan keyakinan itu amatlah rumit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.